Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 4 April. Berganding bahu dengan kerajaan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan inklusif kepada masyarakat. Demikian seranan Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian kepada ahli majlis yang dilantik bagi menjadi tulang belakang kerajaan menyampaikan servis kepada masyarakat. But you are part of Sarawak government, and that's why just now I said, you have a legal status. And not only a third tier, but you're actually a front line of Sarawak government because you make the people the most. Then I want all the councillors, because you divide job, I want all the councillors to turun padan. Because you need to go engage them, you need to find out from the local, the residents, the different stakeholders, the different communities, that when you turun padan, at least you know what are their needs. Beliau berkata demikian pada Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Perbandaran Sibu MPS 2023 hingga 2025. Sehubungan itu, beliau yakin kepimpinan yang ada mampu membawa perubahan dan pembangunan di Bandar Sibu seterusnya menggalas tanggungjawab dengan amanah dan komited dalam tugasan. Pada majlis sama, Clarence Ting Eng Ho telah dilantik semula sebagai pengerusi Majlis Perbandaran Sibu 2023 hingga 2025. Manakala timbalan pengerusi MPS yang baru, Muhammad Abdullah Iskandar Datuk Rosli. Setiap perayaan masyarakat berbilang agama di Sarawak haruslah dimanfaatkan ke arah mengukuhkan perfahaman dan mempelajari budaya yang terdapat di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu Sarawak sebagai masyarakat berbilang budaya, kaum dan agama perlu menghargai keamanan, keharmonian dan perpaduan yang merupakan asas kemakmuran masa depan. Dato' Ahmad Douglas memberitahu usaha ini boleh membantu masyarakat untuk memahami antara satu sama lain dan memecahkan sebarang halangan yang wujud bukan sahaja antara agama yang berbeza tetapi juga melangkaui halangan sosial dan etnik. Justeru interaksi sesama masyarakat berbeza ini perlu dipertahankan tanpa mengira kaum dan kepercayaan agama dalam menjamin keharmonian. Dato' Ahmad Douglas yang juga merangkap Menteri Bertanggungjawab Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian pada sambutan Tahun Baharu Bahai Anjuran Bersama UNIFOR dan Perhimpunan Bahai Sarawak di Kuching. Setakat ini lebih 50,000 orang di 401 lokaliti di Sarawak merangkumi penduduk pelbagai latar belakang etnik, budaya dan sosioekonomi sejak Bahai mula di negeri ini pada tahun 1951. Kerajaan negeri bersedia untuk menerima penerbangan terus dari Pontianak, Indonesia ke Bandaraya Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ketika ini Sarawak tiada masalah untuk menerima penerbangan dari Pontianak, tetapi ia adalah sebaliknya kerana Pontianak masih terikat dengan dasar-dasar negara Indonesia. Walau bagaimanapun katanya, kerajaan negeri akan sentiasa berhubung dengan Konsulat Indonesia di Sarawak untuk membuka peluang kepada pelancong untuk datang melancong ataupun atas tujuan perubatan. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF ke-26 semasa ditanya salah seorang wartawan dari Pontianak Indonesia di Kuching. Sementara itu, RWMF bakal membuka tirai pada 23 hingga 26 Jun ini. Festival tersebut akan menampilkan lebih kurang 190 pemuzik dalam dan luar negara yang terdiri daripada 12 buah negara, antaranya Tanzania, India dan Jepun. Bertemakan refleksi, ia dijangka menarik lebih 20,000 penonton. Tiket mula dijual pada 15 April ini secara dalam talian. Lembaga Amanah Yayasan Sarawak akan terus berbincang bagi memastikan hak autonomi pendidikan diberikan sewajarnya kepada Sarawak. Ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak, Datuk Amam Michael Maning Jawong berkata, ini kerana Yayasan Sarawak juga merupakan agensi yang mengutamakan pendidikan selain menyediakan beasiswa dan pinjaman pendidikan kepada pelajar sekolah.
Jelasnya, walaupun pendidikan kini terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, namun Kerajaan Sarawak sentiasa meletakkan pendidikan sebagai keutamaan. Beliau berkata perkara itu antara permintaan dalam pertemuan bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariddin Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. He also told us that I think you must have heard yang YB Datuk Padilah has said that in principle federal agreed to give Sarawak certain amount of autonomy on education. Of course, this one we have to negotiate. We have to work hard to get some autonomy. Fokus kerajaan negeri sekarang melalui Yayasan Sarawak adalah kepada pembangunan pendidikan di pelbagai peringkat, daripada peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi dalam usaha kerajaan negeri untuk menjadi negeri maju by the year 2030. So itu di antara agenda pentinglah yang dibincangkan. Mereka berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan surat lantikan ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak daripada Premier Sarawak yang juga pengerusi Yayasan Sarawak. Pada majlis itu, Premier Sarawak menyampaikan surat lantikan kepada 9 ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak bagi sesi 2023 hingga 2025. Antara yang baharu dilantik adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan dan Presiden Persekutuan Persatuan Cina Kuching, Kota Semarahan dan Serian Datuk Richard Wee Liang Chiat. Pengusaha kraftangan di Sri Aman berharap sebuah pusat kraftangan dapat dibina di Bandar Simanggang. Ia bagi memudahkan urusan promosi dan pemasaran produk kraftangan tempatan. Pengerusi Jawatan Kuasa Sri Aman Craft Bazaar, Angelia David berkata, ketika ini pengusaha kraft di Sri Aman bergantung sepenuhnya pada platform media sosial untuk memasarkan produk mereka. Selain daripada itu, penyertaan secara fizikal dalam pelbagai aktiviti setempat dengan membuka tapak pameran dan jualan sedikit sebanyak membantu jualan produk kraftangan. So saya mengharapkan kalau di Sri Aman ni kita inginkan satu craft center dan juga mewujudkan lagi bazar seperti ini sekali lagi di sini, mungkin dalam 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Menurut Angelia, penganjuran Bazar Kraft Sri Aman pada bulan ini adalah julung kali diadakan di Bandar Simanggang. Ia telah mendapat maklum balas menggalakkan daripada pengunjung dan penduduk tempatan. Beliau ditemui pada program Bazar Kraft Sri Aman di Bandar Simanggang yang dianjur Majlis Kraft Sarawak. Beberapa orang pengusaha yang ditemui turut memberikan pandangan serupa. Saya berharap agensi-agensi berkenaan di Sri Aman dapat mewujudkan satu center ataupun satu tempat untuk kami mempromosikan kami punya kraftangan, kerana banyak yang datang ataupun ramai orang datang bertanya di mana tempat kraftangan di Sri Aman. Kalau dapat menubuhkan satu center untuk di Sri Aman, untuk khas untuk kami berjual kraftangan. Sementara itu, terdapat cadangan di bawah Agensi Pembangunan Sri Aman SADA untuk membina sebuah pusat kraft di Bandar Simanggang. Ketika ini, cadangan tersebut masih dalam peringkat perancangan. Seramai 13 lelaki termasuk 6 warga asing yang diupah sebagai operator untuk mengendalikan pusat perjudian dalam talian ditahan dalam sebuan di kawasan perumahan Jalan Stampin Kuching pada Ahad lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata kesemua suspek berumur dalam lingkungan 18 hingga 36 tahun. Menurutnya, semua suspek telah menjadi operator pengendalian perjudian dalam talian semenjak 3 bulan lepas dengan membuat panggilan kepada pelanggan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan perjudian dalam telefon. Mereka juga mempromosikan judi dalam talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi dan laman sosial. Dalam serbuan itu, polis turut merampas pelbagai peralatan termasuk komputer dan telefon bimbit. Menerusi satu kenyataan, Datuk Azman mendedah
menghadiahkan, siasatan awal mendapati bahawa pusat tersebut telah beroperasi sejak 3 bulan lepas. Berdasarkan kepada rekod dan transaksi yang telah berjaya disemak, jumlah keuntungan kasar bagi sindiket tersebut dipercayai mencecah RM1,000 sehari dan boleh mencecah RM30,000 sebulan. Pihak polis kini sedang mengesan pemilik sebenar kediaman terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Ibarat terjumpa permata, itu reaksi kru penerbitan bintang kecil RTM yang bertandang ke Kapit untuk sesi uji bakat apabila mendengar lunak suara adik Fernandes Biani Oplis 11 tahun. Mendendangkan lagu Madah Berhelah oleh Zenazen, Fernandes kelihatan cemas apabila mula naik ke pentas, namun segalanya berubah di saat kanak-kanak dari daerah Song ini melontarkan suaranya. Ditemui selepas uji bakat, Fernandes memberitahu beliau meminati seni suara dari ibunya dan mula serius menyanyi semenjak berusia 9 tahun selain pernah menyertai pertandingan nyanyian dan juga membuat persembahan pada majlis keramaian di Rumah Panjang. Pertandingan menyanyi dekat sekolah dah. Dapat tempat pertama. Wow. Sebab saya minat lagu tinggi suara. Ibunya Alice Nanggai memberitahu beliau seringkali memainkan lagu Zenazen di rumah dan ketika itulah beliau mendapati anaknya itu mempunyai suara yang lunak dan bernada tinggi. Tengok dia, saya dengar dia punya suara, okeylah suara budak ni bawa lagu yang tinggi-tinggi. Last tu saya ada beli dia speaker pakai Bluetooth tu. Saya coba dia lah kroket sama-sama. Dia lebih power dari saya. Ibu beliau yang banyak mengajar Fernandes teknik nyanyian selain turut mendapat tunjuk ajar daripada seorang gurunya di sekolah untuk mengasah teknik kawalan vokalnya. Sesi uji bakat di Kapit ini adalah penamat untuk sesi 2 hari yang dikendalikan bersama kaki tangan RTM Sibu, yang mana sesi pertama telah diadakan di Pusat Beli Belah di Sibu. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 4 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam hormat.